Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadini bin Abdul Rahim dan ahli kumpulan saya adalah Muhammad Iqmal bin Roslan, Muhammad Faris bin Muhammad Rizal dan Adam Nazri bin Saharuddin. Kami daripada Kolej Vocational Setapak dan projek ini di bawah seliaan TS Nur Ain binti Abdul Rahman. Okey, kami hari ini akan membentangkan tentang sistem penanaman strawberry berkonsepkan rumah hijau dengan kawalan PLC. Hai, nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Rizal. Sistem penanaman strawberry berkonsepkan rumah hijau dengan kawalan PSC bertujuan adalah untuk memudahkan penanaman strawberry di kawasan tanah rendah. Hal ini kerana penanaman sistem strawberry memerlukan suhu yang sejuk dan kebanyakannya di kawasan tanah tinggi. Tujuan atau masalah yang dihadapi untuk mereka produk ini adalah yang pertama, masalah suhu yang tidak konsisten di negara kita. Yang kedua adalah permintaan yang tinggi terhadap pokok strawberry dan yang ketiga adalah serangan pada pokok dan kecacatan pada pokok. Tujuan projek ini direka bentuk adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, untuk memastikan suhu yang sesuai terhadap tumbuhan. Yang kedua, untuk menyediakan pokok yang berkualiti. Dan yang ketiga, untuk mengurangkan serangan daripada serangga dan kerosakan pada pokok. Seperti yang anda lihat, kami menggunakan 4 sistem terhadap projek ini. Yang pertama adalah sistem bekalan kuasa. Yang kedua adalah sistem penanaman. Yang ketiga adalah sistem penyejukan dan yang terakhir adalah sistem pencahayaan. Seperti yang anda lihat, bagi sistem bekalan kami menggunakan 230 volt AC yang sama seperti soket di rumah ataupun bekalan kuasa di rumah. Yang kedua, kami menggunakan sistem alat perlindungan yang di mana kami menggunakan earth leakage circuit breaker iaitu ELCB berkadaran 40 ampere dan kami menggunakan MCB iaitu 20 ampere dan 32 ampere. Seterusnya kami menggunakan konverter. Konverter berfungsi sebagai menukarkan tenaga AC iaitu 230 volt kepada tenaga DC 24 volt. Kerana kami menggunakan peranti-peranti yang memerlukan tenaga 24 volt DC. Kelebihan Programmable Logical Controller PLC iaitu pengguna mampu menukarkan kendalian tanpa mengubah pendawaian. Sebagai contoh, pengguna mampu menukar tumbuhan dengan menukarkan suhu dan tahap kadaran air dan baja pada tumbuhan. Daripada tindakan itu, kita dapat menjimatkan kos dan pokok atau tanaman tersebut hidup dengan berkualiti dan sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqmal bin Roslan. Saya akan menerangkan tentang kendalian bagi sistem penanaman strawberry berkonsepkan rumah hijau dengan kawalan PLC. PLC ini kami menggunakan untuk mengawal input dan output. Kami menggunakan 7 input masukan dan 7 input keluaran. Bagi menghidupkan sistem ini, pengguna haruslah menekan butang start dan semua sistem akan beroperasi. Saya akan menerangkan tentang sistem fertigasi terlebih dahulu. Sistem penyiraman terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah penyiraman. Penyiraman air pada pokok kami lakukan secara automatik menggunakan timer switch. Daripada data dan analisis yang kami telah kaji, pokok strawberry ini sesuai disiram pada setiap 6 pagi dan setiap 6 petang pada setiap hari. So kami telah memprogram sistem ini dan akan menghidupkan pump pada setiap 6 pagi dan 6 petang. Bagi pembajaan pula, kami melakukan secara manual.
Kami melakukan hal tersebut kerana pengguna harus datang ke kebun untuk melakukan pembajaan. Dalam masa yang sama, pengguna boleh memantau tanaman stroberi dan memantau sistem ini beroperasi. Yang terakhir, pengguna perlu datang membaca pada setiap minggu. Yang terakhir adalah sistem keselamatan. Kami meletakkan sistem keselamatan pada tangki air. Ini adalah kerana sistem penyiraman berlaku secara automatik. Apabila penyiraman berlaku, air akan turun dengan cepat. So, kami meletakkan pengesan paras air pada bahagian menunjukkan air telah kurang. So, apabila sensor paras air menunjukkan paras air telah kurang, buzzer dan lampu kecemasan akan menyala. Yang kedua adalah sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan, kami menggunakan sensor cahaya sebagai masukan dan lampu UV sebagai keluaran. Apabila sensor cahaya mengesan ketiadaan cahaya, contohnya hujan ataupun malam, sensor cahaya akan menghantar isyarat kepada PLC dan PLC akan menghidupkan lampu UV. Lampu UV ini bertujuan untuk supaya tanaman dapat melakukan fotosintesis walaupun ketiadaan cahaya. Apabila tanaman melakukan fotosintesis, tanaman akan menghasilkan makanan yang banyak, dan makanan yang banyak itu akan disimpan di dalam buah dan dapat menghasilkan buah yang berkualiti dan manis. Bagi sistem penyejukan, kami menggunakan sensor suhu sebagai input pada PLC. Sensor suhu akan diletakkan pada kawasan yang berhampiran pada persekitaran tanaman. Pada mulanya, sistem penyejukan ini akan beroperasi seperti biasa. Bila sensor suhu ini telah mengesan penurunan suhu kepada 25 darjah Celsius, sensor suhu akan menghantar isyarat kepada PLC untuk mematikan sistem penyejukan. Apabila sistem penyejukan telah mati, kawasan penanaman akan suhu pada kawasan penanaman akan bertambah. Apabila suhu bertambah kepada 27 darjah Celsius, sensor suhu akan menghidupkan semula sistem penyejukan. Hal ini bertujuan untuk menjimatkan tenaga elektrik. Seterusnya, saya Adam Nazri. Saya akan menerangkan tentang sistem penunjukan, iaitu sistem penunjukan ini berkonsepkan PTS. Kerana apa? Kerana PTS ini sesuai untuk prototipe sekecil ini. Dalam sistem penunjukan, kita menggunakan 4 bahagian asas, 4 komponen asas, iaitu kompresor. Kompresor ini akan memanfaatkan bahan pendingin. Seterusnya, bahan pendingin yang kami gunakan adalah R134A. Selepas bahan pendingin dimanfaatkan oleh kompresor, bahan pendingin akan terus bergerak melalui formula. Formula ini berfungsi untuk menyingkirkan haba. Maknanya haba yang panas akan menjadi yang suri. Seterusnya, bahan pendingin tersebut akan melalui peranti pemetiran. Peranti pemetiran ini adalah untuk mengawal kadar aliran bahan pendingin serta menukarkan suhu kepada sejuk. Seterusnya, bahan pendingin akan lalu ke penjejat. Penjejat ini adalah berfungsi menyerap haba. Maka dengan itu, bagi bahagian penjejat ini adalah bahagian yang sejuk. Maka dengan itu, ada pula komponen dua sistem yang kami gunakan, iaitu kipas untuk menolak angin yang sejuk ke dalam penanaman serta menolak haba yang panas untuk menyingkirkan haba. Seterusnya, bahan pendingin akan dilakukan kompresor dan akan melakukan putaran asas seperti biasa.